Politik yang menggunakan Islam ni lebih jahat. Kita duk kata DAP kafir sampai sekarang pun mereka tak bawa bukti, tak bawa fakta DAP tu kafir. DAP tu komunis. Ya, nak kata kafir tak boleh juga, pasal DAP sekarang pun dah ramai Islam. Ustaz pun ada. Ya, yang mengaji Azhar pun ada dalam DAP. Ya. Duk kata DAP tu komunis sampai sekarang pun satu fakta pun tak boleh bawa. Selain daripada propaganda. Tunjuklah gambar Ling Go Eng itu berasal daripada orang nenek moyang dulu komunis. Ya? Tu tahun-tahun dulu. Masa PAYU tu bermain. Isu ni lah. Sekarang dah mula main balik ni. Ya, isu ni. DAP ni komunis, DAP komunis. Kalau baca sejarah balik, dia akan tahu sebenarnya antara DAP dengan MCA itu mana yang lebih hampir, ya, dengan perjuangan komunis. Baca sejarah. Ya, baca sejarah. Jangan jadi bodoh sangat. Ya. Duk mengaji kitab dengan mata senik, dia tak jumpa sejarah komunis dalam tu. Ya, kalau jumpa pun mungkin sejarah Al-Ma'un lah. Ya, sejarah DAP, ya, penubuhan DAP, apakah ada kaitan dengan komunis? Kalau kita cerdik, tak payah baca banyak buku. Kalau betul DAP ni ada kaitan dengan komunis, dah lama dah kajian BN haramkan parti ni. Berpuluh tahun parti ini, ya, dibenarkan bertanding dalam amalan demokrasi dan negara kita. Kalau betul parti ini ada unsur-unsur komunis, dah lama dah UMNO merintah puluhan tahun. Dah lama dah DAP ini diharamkan. Dah lama dah pimpinan DAP ini akan ditahan. Ya? Tapi tak ada. Mengapa? Sebab memang tidak ada. Tak ada bukti pun nak kaitkan DAP dengan komunis. Ya? Bahkan kalau tengok lagu DAP pun, lagu parti mereka, dengar, buka YouTube, lagu resmi parti DAP, bahasa Melayu. Bahasa Cina, bahasa Melayu, bukan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Lagu resmi parti. Kemudian tuan-tuan buka lagu resmi parti MCA. Bahasa apa? Bahasa Cina. Ya. Kalau kita kata DAP ni anti Melayu, DAP anti Islam, DAP komunis, lagu parti dia pun bahasa Melayu. MCA yang kamu dah jadi geng sekarang ni, kan kerajaan. Kan? Yang kamu katakan MCA ni okey, ya, MCA ni. Buka lagu parti dia, mana yang lebih ada semangat patriotik, sayang kepada bahasa kebangsaan. Ini saudara, sebab tu kita jangan termakan dengan propaganda. Ya, sekarang ni dekat Paling Raya, propaganda perkauman ini akan dimainkan. Hari ini pun video-video Anwar yang fitnah itu pun dah dimainkan dah. Sampai ke dalam TikTok pun sekarang ni. Ya? TikTok ni tak pengaruh budak muda. Pasal dah tahu budak muda ni ramai yang main dengan TikTok. Ya? Video-video fitnah Anwar ni dimasuk dalam TikTok dan disebarkan. Ini jahat. Ya? Orang yang jahat tidak boleh berani bersaing dalam politik yang sihat dan negara kita. Ya? Mereka nak berkuasa dengan cara yang jahat. Ini yang mereka lakukan. Ya, sampai ke peringkat bila mereka dah tumbang, ya, mereka tak berani nak berdepan dengan pilihan raya. Ya, mereka merampas melalui cara merampas mandat rakyat. Sebab mereka tahu, ya, baru 22 bulan kerajaan PH Mentah, walaupun tak sempurna, kita akui, tak semuanya sempurna kita buat. Banyak yang hasil kita tidak dapat buat. Tapi 22 bulan itu banyak perkara yang lebih baik kita lakukan, ya, yang memberi manfaat kepada rakyat berbanding daripada zaman UMNO, terutamanya dalam kes-kes rasuah, ya, penyelewengan tidak berlaku selama 22 bulan. Ibarat kita mendirikan rumah, baru nak naik tiang seri, baru nak simen sikit, kamu pergi robohkan. Kamu kata rumah ni cantik, rumah ni tak elok perasaan kamu. Padahal rumah tengah bina, belum siap pun lagi, kamu nak robohkan. Maka kita biarkan, kita ingatkan dia buat rumah baru lebih hebat, ya. Rupanya rumah yang dibuat lebih teruk daripada kita. Ya? Dan tak siap pun, beberapa bulan kawan dia sendiri pun roboh. Dia sama mereka sekarang ni asyik menjatuh sebab tidak ada keberkatan dan perjuangan, sebab masing-masing tidak ada nawaitu mereka dalam politik untuk membela nafsu rakyat. Semuanya tentang kepentingan dan untuk keselamatan diri mereka. Ada yang jadi politik dalam UMNO kerajaan ini hanya untuk kekayaan diri,
ada yang masuk politik dapat jawatan hanya untuk selamatkan daripada diambil tindakan-tindakan di mahkamah. Ya, kita bersyukur kerana kita ada pemimpin seperti Anwar Ibrahim. Ya, kalau kamu nak naikkan dia sebagai Perdana Menteri, ya, kamu tak perlu nak tuntut macam-macam. Kamu berikan sokongan dan keyakinan kepada dia. Ya, kalau kamu tak yakin, jangan beri sokongan. Anwar tidak akan menyogok scheme of things kononnya, memberikan tawaran sebagainya. Ya, tak ada. Ya, usah mimpi Anwar akan berbuat seperti itu. Ya, ini satu manusia yang daripada muda dia berprinsip sampailah ke hari ini dia tetap berpegang dengan prinsip dia. Ya, daripada dia dalam keadaan tak ada kuasa, dia dalam keadaan orang ada jawatan dalam keadaan yang penting ketika itu menjadi timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan beberapa tahun, ya, dia tetap pegang dengan prinsip tersebut. Ya, tak ada anak-anak dia kaya raya, ya, tak ada saudara mara dia, ya, ayah dia sendiri pun keluarga dia hidup seperti orang biasa, anak-anak dia pun tidak ada memiliki perniagaan milenial dan sebagainya. Ya, perempuannya nak Dr. Mahathir tersenarai juga dalam 10 orang yang terkaya. Ya, Mizan pernah tersenarai dalam 10 orang terkaya di Malaysia. Anak Anwar Ibrahim tak ada. Ya, anak dia pun berjuang macam dia juga dalam politik. Jadi ada parlimen pun kerana undi rakyat, bukan kerana Anwar naikkan. Ya, walaupun Nurul Izzah tu, ya, ahli parlimen, bukan kerana jadi parlimen kerana Anwar presiden, bukan kerana Anwar presiden keadilan maka Nurul Izzah jadi parlimen, tak ada. Ya, dia naik sebagai parlimen, rakyat undi dia dalam pilihan raya, rakyat dia angkat dia, bukan Anwar Ibrahim. Supaya juga Walizah jadi adun dulu, ya, pernah jadi ahli parlimen, pernah jadi adun, bukan kerana nama Anwar Ibrahim, tapi rakyat yang angkat dia jadi pemimpin. Begitu jugalah dengan Anwar Ibrahim. Ya, dia jadi presiden parti kerana ahli parti yang angkat dia. Dia jadi ahli parlimen kerana rakyat yang angkat dia. Dan kalau boleh, insya-Allah dia akan jadi menteri juga kerana rakyat angkat dia. Kerana kalau mengikutkan sokongan daripada ahli parlimen, maka Anwar akan hadapi bermacam-macam lagi, ya, hujan dan juga dugaan. Bukan saja orang politik, orang-orang di atas orang politik yang lebih tinggi dari itu pun, ya, tak akan bersetuju dengan prinsip yang ada pada Anwar Ibrahim. Ya, seperti mana kita banyak dengar kes-kes yang ada di Pahang ataupun di mana di Selangor sekalipun, ya, isu pencemaran alam sekitar, Balak, Lombong, sebagainya, ya, tanah Rizab Melayu dan sebagainya, ya, sukar nak kita atasi, ya, apabila melibatkan golongan-golongan yang ini, ya, golongan-golongan yang atas-atasan ini, itu menyebabkan kita menjadi susah, ya. Tapi tak apa, harus dipegang, harus diperjuangkan juga, ya. Kalau tidak serta-merta buatlah secara berperan, ya, macam di kes di Selangor, atas arahan Anwar Ibrahim, ya, bila Menteri Besar Selangor mendapat kritikan, ya, atas kes tanah di Selangor, Anwar terus panggil menghadap. Itulah seorang pemimpin. Walaupun itu Menteri Besar, tapi kamu Menteri Besar, parti yang angkat. Kamu Menteri Besar Selangor, parti yang angkat. Kamu jadi Menteri Besar kerana jadi calon pilihan raya, parti yang angkat. Jadi kalau kamu ada satu perkara yang dipertikaikan oleh rakyat, kamu dipanggil oleh Presiden, menghadap Presiden, dan putusannya tangguh. Itulah kebayanan politik yang mampu dilakukan oleh parti, ya. Sebab itu dalam parti ni, disiplin, tahu menghormati ketua itu penting. Kalau kamu jadi Menteri Besar, walaupun Anwar ni hanya ahli parlimen saja, ya, bukan menteri, ahli parlimen biasa, ya, dia tu sekadar presiden parti, kamu Menteri Besar, ya. Tapi kalau ada disiplin, ya, bila presiden panggil, pergi, ya, jumpa, mesyuarat, hadir. Itu cara kita disiplin dalam parti, ya. Dan Alhamdulillah di Selangor, bila Menteri Besar jumpa dengan Anwar, Anwar arahkan, ya, dia beri kenyataan. Malam ini telefon dia ada berucap, Menteri Besar Selangor, dia menyatakan bahawa dia bertemu dengan Anwar Ibrahim dan dia menerima pandangan Anwar Ibrahim, maka ditangguhkan. Ini tak berlaku dalam UMNO, tak berlaku dalam UMNO, ya. Kalau bab-bab yang macam ini, memasing makan sendirilah. Ini so, lepas tu susah Anwar naik. Ini masalah dia bagi Anwar Ibrahim. Kata Anwar payah sangat jadi PN apa. Ini masalah dia. Kalau kita nak Anwar mempertahankan prinsip, kita harus terima hakikat Anwar tak semudah itu untuk jadi Perdana Menteri. Tapi kalau kamu nak semata-mata Anwar jadi Perdana Menteri sehingga dia sanggup jual prinsip, ya, dia boleh saja jadi menteri. Lepas langkah syaitan lagi dia boleh buat. Lepas langkah syaitan pun dia boleh tawarkan jawatan dengan orang.
Sama juga dengan baru-baru ini, kalau nak tawarkan, ya? Jumpa dengan Najib, jumpa dengan Zaid, settle case, jumpa dengan orang ni, settle case, boleh saja dia jadi Perdana Menteri. Dia jumpa dengan GPS, bagi jawatan Timbalan Perdana Menteri. Jumpa Sabah, bagi jawatan Timbalan Perdana Menteri nombor 2, bagi jawatan yang tu. Boleh dia jadi Perdana Menteri. Tapi itu bukan cara Anwar. Ya? Anwar nak dia diangkat dengan ikhlas dan kamu yakin dengan apa yang dia nak bawa. Apa reform yang dia nak bawa. Ya? Sebab itu, kita sebagai penyokong harus faham ini. Kalau tidak, kita akan termakan dengan propaganda. Ya? Mereka-mereka dah cakap sekarang ni. Sebab itulah Anwar payah naik. Ini sebab, inilah, ya, sebab kita lupa. Sampai kita lupa, Anwar ni bukan nak kejar jawatan Perdana Menteri itu semata-mata dalam perjuangan dia. Ya. Kalau itu dalam perjuangan dia, dah lama dah dia jadi orang yang pangguk Perdana Mahathir. Ya. Dia jadi Timbalan Perdana Menteri, setapak dia lagi pun. Ya. Dan dia pernah memangku jawatan Perdana Menteri sewaktu Mahathir bercuti. Dia pernah lakukan. Dia pernah memangku jawatan Perdana Menteri dalam beberapa ketika, dalam beberapa hari je. Ya. Dalam berminggu saja Mahathir bercuti, serah jawatan kepada Anwar Ibrahim memangku jawatan Perdana Menteri. Apa dia buat? Sempat lagi dia pindah perlembagaan dalam parlimen. Itu saudara, itu fakta. Ya. Itu baru memangku jawatan Perdana Menteri. Memangku. Dia gunakan kesempatan itu, dia pindah dalam parlimen akta berkenaan rasuah. Ya. Boleh cek. Ketika itu dalam akta rasuah ni, siapa saja yang menteri-menteri yang berrasuah, kalau dia dah pencen, tak boleh ungkit dah. Dulu. Ya. Tapi bila Anwar memangku jawatan Perdana Menteri, dia pindah supaya mana-mana menteri yang melakukan rasuah, ya, dan dia pencen 3 tahun ke 4 tahun ke, kita ada undang-undang yang berhak untuk bawa dia ke mahkamah walaupun dia dah bukan jadi menteri. Ini yang dipindah oleh Anwar Ibrahim dalam keadaan dia memangku jawatan Perdana Menteri. Bayangkan kalau dia jadi Perdana Menteri, baru pangku dia cepat-cepat dia pindah buat rasuah ni dalam parlimen. Dia bukan cakap kat mulut, dia buat betul-betul dalam parlimen. Kalau dia jadi menteri, ya, mana orang kaki rasuah nak terima Anwar Ibrahim jadi menteri? Ya. Mana orang kaki, ya, kapitalis, puak-puak kapitalis boleh terima Anwar Ibrahim jadi menteri? Tak kira lah kamu daripada kayangan mana pun, kalau kamu jenis makan hak rakyat, kamu takkan setuju Anwar Ibrahim jadi menteri. Jadi kekuatannya hanya pada kita, orang bawahan yang tahu sejarah, ya, yang kenal pribadi Anwar Ibrahim, yang kenal perjuangan dia, harus faham dan harus kita bersabar dan kita menyokong perjuangan dia. Ya.